Saya nak bentangkan bahawa di sini dalam buku keterangan Tufah An-Nafi, terutama dalam buku Tufah An-Nafi dia sebut halaman yang ke-9, Raja Ahmad engkau haji tua, ya, kononnya berisikan Cik Hamidah lalu mempunyai Raja Cik. Nampak? Makna tadi dah terang Imam Perketuan tadi dah jelas bahawa Raja Ahmad berkahwin dengan Cik Hamidah dapat Raja Cik. Dia tak sebut Raja Cik Osman. Nampak? Dia ambil Raja Cik dia. Dia nak menyerahkan, dia nak tujuan dia nak mengelirukan kedudukan anak cucu Ustaz Iskandar. Okay. Kononnya dalam Tufah An-Nafi tersebut, puteri nama Raja Cik ni bersuamikan Dain Abdullah ataupun Raja Abdullah bin Temenggung Abdul Rahman. Nampak? Maksudnya di sini bahawa dia nak usik nama Sultan Abdullah Muhammad Shah Durian Sebatang tadi, yang sebenarnya adalah menantu kepada Raja Cik. Jadi Raja Cik ni kahwin dengan Raja Al-Aradi, tapi dia jadikan dia Dain, ditukar Bugis, daripada Melayu ditukarkan Bugis. Bersuamikan Dain Abdullah bin Temenggung Abdul Rahman, yang sebenarnya Tengku Besar Muda Abdul Rahman. Siap ni tadi. Jadi dijadikan kononnya Raja Cik ini bersuamikan Dain Abdullah bin Temenggung Abdul Rahman. Jelas ini adalah nama-nama anak cucu Sultan Madin tadi, yang sebut konon-kononnya anak cucu Sultan Madin, iaitu Raja Abdul Rahman, iaitu bisa Raja Ahmad kononnya, yang dia kepada Sultan Abdullah Muhammad Shah Durian Sebatang. Nama dia juga kononnya suami Raja Cik, sudah tentu dia ambil daripada nama Sultan Abdullah. Ini semua adalah kejadian Raja Jadi lah. Malahan Raja Ahmad Haji Tua tersebut kononnya puteranya bernama Raja Haji Al-Said fi Sabilillah. Kononnya Raja Ali ini, Raja Ahmad Haji Tua ini mempunyai putera. Di konon dia Raja Ahmad Haji Tua ini putera kepada Raja Haji Sahid fi Sabilillah. Maknanya jelas lah tadi. Kalau kita tengok dalam buku senarai tadi, senarai Imam Perketuan tadi, memang Raja Ahmad bin Zain Haji. Tapi di sini disebut anak Raja Ahmad tambahkan Tengku Haji Tua, putera kepada Raja Haji. Yang sebut tadi Imam Perketuan tadi Dain Haji, tapi dia Raja Haji Al-Sahid fi Sabilillah. Besar tinggi tabak, berperang fi Sabilillah. Padahal nama Raja Haji Ali sendiri. Dikatakan cucu Raja Ahmad ini bernama Raja Ishaq, bestikan sepupunya Raja Ruqyah, besti Raja Haji Ali. Nampak? Balik dan mendapat dia balik. Bermaknanya bila sebutnya dia kata Raja Ahmad ni pula, dikatakan cucu Raja Ahmad ni bernama Raja Ishaq ni, bestikan sepupunya Raja Ruqyah, besti Raja Haji Ali. Orang yang menulis pula jadi sebagai ni. Lihat nama sebenarnya penyandang Imam Perketuan, Raja Haji Ali bin Raja Haji Mahmud bin Raja Cik Osman bin Raja Ahmad bin Haji. Tak ada susah. Dia orang nak betul-betul ni tak ada susah. Dia ambil balik nama senarai nama keturunan mereka, dijadikan raja, dijadikan orang besar. Dia sejarah begitu. Sebaliknya nama Raja Osman dihilangkan Ci saja. Dijadikan bahawa Temenggung Rahmat tersebut memiliki dua orang anak lelaki. Pertama Dain Rengki, Dain Ranggi ataupun Rain Rengki Tun Ibrahim, kononnya bapa kepada Sultan Sir Abu Bakar Johor. Besar tu dia punya kedudukan tinggi tu. Jadi bapa kepada sana, bapa kepada Sultan Sir Abu Bakar Johor, yang dia dapat kesultanan dia. Padahal dia ambil daripada Imam Perketuan je. Ini dia cara kita kena perbetulkan balik semua ni, putar belik mereka ni. Dan yang keduanya pula nama Dain Abdullah. Mana dapat dua orang putera. Dain Rengkit seorang, Dain Abdullah seorang. Dain Abdullah kahwin dengan Raja Cik. Dain Rengkit ni tak tahulah kahwin dengan siapa. Jadi nama isteri Raja Al-Aradi itu Raja Cik dijadikan nama isteri Dain Abdullah. Nampak? Dengan mengambil nama Sultan Abdullah Muhammad Shah Durian Sebatang. Ini bermakna Raja Abdul Rahman, iaitu bapa Sultan Abdullah Muhammad Shah satu adalah individu yang bernama Tengku Besar Muda Abdul Rahman. Jadi jelas ini nama-nama yang kita tahu. Jadi kita perlu nak tentang sejarah kewujudan
bagi menentukan kedudukan sebenar Sultan Abdullah Muhammad Shah I Darul Batam. Sejauh mana kebenaran Sultan Abdullah Muhammad Shah I ni. Jadi kita kena perlu kaji balik tentang kedudukan Sultan Sahabuddin ataupun dipanggil Raja Chulan. Dalam isi kandungan buku Tufah Nabi, terutama ni di muka surat 35 disebut konon-konon ni di tengah kaus sejarah siarah bahawa Raja Indra Bonsu dijadikan jantuan muda ataupun raja muda lah, manakala anak yang tua dijadikan temenggung. Maka tidak lama bagi dia pindah ke Pancur. Memang dulu kampung dulu ni dulu memang kenal lah ada sungai Pancur, orang panggil sungai Pancur. Tapi rupanya ada lagi satu negeri namanya Pancur. Mungkin Pancur tu. Tapi sini Pancur maksudnya sungai tu, yang sungai apa nama yang memancur daripada mana air, daripada sawah yang turun dipanggil Pancur. Kalau diikut Perak kan. Tapi di sini di Pancur ni dia dalam Stajulih kerajaan di Johor. Mana Johor pun disebut Pancur ni. Pijak Pedahan ni nama-nama ni dia ambil daripada Perak. Pancur ni bahasa Perak, bukan bahasa Johor. Ini dah kita dah tahu. Bagi tulis kita ini adalah diambil dari buku Misal Melayu mengenai kisah kerajaan Tok Ngah Berjalih, putera Temenggung Tok Pajar yang berkerajaan di Pacak, dijadikan Pancur. Dia tak ada susah, dia pi juga. Pacak ke Pancur, tak ada beza. Nama Raja Indra Bonsu jantuan muda sebagaimana disebut dalam gelaran orang besar 16 yang sama tarafnya dengan penghulu di rantau Pacak yang dikelilingi dengan nama gelaran Amar Diwangsa. Nama jawatan ini baru diperkenalkan di Perak iaitu pada tahun 1905. Baru diperkenal. Diceritakan lagi lah buku Tufah Nabi itu, buku surat yang sama, iaitu surat surat yang ke surat 91. Yang sama bahawa Sultan Berjalih membuat istana di Pancur. Namun nasib baginda malang kerana istananya terbakar. Lalu baginda berpindah ke Riau. Di Riau baginda mempunyai banyak musuh daripada orang Bugis, Minangkabau dan petani. Putera baginda itu Temenggung Tok Mendara bernama Jantuan Muda, Raja Muda ke Johor, terutama ke Makam Tauhid. Disebut dalam buku Tufah Nabi itu. Tauhid. Di dalam buku Tufah Nabi di muka surat ke-45, nama Raja Kecil di Minangkabau mulai dikisahkan. Maka bercampur baurlah bahasa Bugis, Minangkabau dan Raja Siap. Raja Kecil mulai keluar ke Johor ke Siantan atas keizinan Sultan Berjalih. Di sinilah akhirnya nama Sultan Muhammad Sofi Alauddin. Sultan Muhammad Sofi Alauddin dikenal sebagai Pangeran Agung, dan baginda dirajakan di Matan. Itu sebelum Tufah Nabi itu. Baginda ini telah berhijrah ke Banjar bersama isterinya. Dinyatakan dalam buku Tufah Nabi buku surat 340, 350, Tuan Sahabuddin. Dah nampak nama. Tuan Sahabuddin merupakan putera kepada Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Pasal dia pindah ke Banjar tadi, dia pergi ke Banjar tadi. Jadi dapatlah satu orang namanya Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Kita tahu ini tokoh ahli sufi, tokoh penulis dalam Melayu ke. Syekh Muhammad Al-Arsyad Banjar ni. Maknanya ulama-ulama terdahulu. Nama Tuan Sahabuddin dijadikan sebagai Sultan Perak, bergelar Sultan Sahabuddin Riayat Shah Mahrum Safiyullah, mengambil nama sebenar nama tadi, Sultan Muhammad Safi ni tadi. Nampak? Safiyullah jadi. Lihat, nama Sultan Muhammad Safi dijadikan nama bapa Tuan Sahabuddin, manakala nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar menjadi bapa Tuan Sahabuddin. Kononnya bergelar Sultan Sahabuddin Riayat Shah diberikan julukan Mahrum Safiyullah, bersebenar nama Sultan Muhammad Safi tersebut. Sultan Sahabuddin Riayat Shah didakwa apabila baginda mangkat lalu dimakamkan di Tanjung Penanggung dalam Bukit Bandar di Hilir Perak. Dalam bukit inilah dia sebenarnya di dalam bukit itu sebut disudahikan buku Misal Melayu tu. Dia habiskan buku tu di Misal Melayu ni di Bukit Bandar karangan orang Chulan tadi. Padahal untuk buku Misal Melayu disudahi oleh Haji Osman di Bukit Bandar. Itu dalam disebut dalam buku Johor Sejarah Perak halaman 50. Boleh ulang balik, iaitu buku Misal Melayu ni disudahikan oleh Haji Osman di Bukit Bandar. Itu kena rujuk buku Haji Bujang Adil Sejarah Perak halaman yang ke-50 di buku 1. Misal Melayu halaman 194. Semua boleh cari dalam buku ni. Dengan sebab itulah nama Batang Tubuh Sultan Sahabuddin kononnya berapa? Raja Chulan. Sebab buku tu, buku Misal Melayu
Hasil dengan daripada Raja Tulan ni disudahi di Bukit Bandar. Jadi sebab itulah buku nama Mata Tubuh Sahabudin itu dibubuhkan nama Raja Tulan. Seolah-olah Raja Tulan namanya Sultan Sahabudin. Dialah yang menyudahkan buku Misal Melayu. Bagaimana yang seorang penulis buku untuk Raja Tulan itu bernama Sultan Sahabudin dan bernama Sultan Sahabudin? Bolehkah kita percaya bahawa wujudnya Sultan Sahabudin itu menjadi bapa kepada Sultan Sahabudin ini tadi adalah ayanda kepada Sultan Ali Sayur. Bukit Bandar dengan Sayur bukan jauh beza itu. Jadi kita tengok sejauh mana kebenaran Raja ini. Maknanya kita jelaskan tadi bahawa penulis dah sebut tadi bahawa nama-nama Raja ini tidak wujud, iaitu Sultan Mahmud, Sultan Ulid Mansur Shah Kerana Muda, Sultan Ahmadin, Sultan Sahabudin, lepas tu Raja Ahmad ni, Sultan Abdul Malik Mansur Shah, ini tak wujud. Yang ada wujudnya ada Raja Abdul Rahman ataupun Tunku Besar Budi Abdul Rahman. Lepas tu Sultan yang ke-22 iaitu Sultan Abdullah Muhammad Shah Dua Sebatang, sebenarnya bukan yang ke-22. Dia lepas daripada Sultan Iskandar ni tadi. Lepas tu dapat Sultan Muda Alauddin yang diganti dengan Sultan Alauddin Mansur Shah tu. Maknanya baru dua, Sultan Iskandar, Sultan Alauddin Muda. Lepas tu Sultan Muhammad Abdullah Dua Sebatang ni tadi beriterikan Raja Tengah Aminah. Maknanya dah 3. Baru 3. Nampak? Daripada situ dah wujud dah 3 Sultan. Lepas Sultan Abdullah ni baru dah disebut Sultan Ali. Sebenarnya Sultan Ali ni tak wujud sebab dia ambil daripada nama Haji Ali ni tadi. Bermakna diwujudkan Sultan Yusuf. Memang Sultan Abdullah ni ada nama anak dia Sultan Yusuf. Maknanya dah 4. Daripada Sultan Yusuf ni tadi memperoleh menantu dia Sultan Idris. Nampak? Bukannya banyak Sultan. Lepas tu Sultan Ismail. Sultan Ismail ni kemungkinan ada zaman dia, mungkin dia yang lepas Sultan Abdullah. Kalau ikut tarikh ini Sultan Abdullah dulu. Lepas tu baru Sultan Ismail. Lepas Sultan Ismail baru Sultan Yusuf. Lepas tu barulah Sultan Idris berkahwin dengan Cik Alam Sawiyah. Cik Alam Sawiyah ni adalah anak Lo Ibrahim. Lo anak Abu Samad. Nanti boleh kita tengok ayat Lo Abu Samad. Dan disebut Cik Alam Sawiyah ni kahwinnya dengan Sultan Idris. Nampak? Sultan Idris ni pula sezaman dengan Raja Haji Yahya. Nampak? Dia bertentang satu generasi. Maknanya adik-beradik pada Tengku Besar Muda Abdul Rahman ni, iaitu sepupu, maknanya sepupu lah dengan Raja Daud Sahid ni, Sultan Abdullah, Haji Ismail, Idris tu anak kepada Ismail ni tadi. Lepas tu bermaknanya satu generasi lah dengan Idris. Raja Idris ni berkahwin dengan Cik Alam Sawiyah, iaitu anak Cik Kuluk Abdul Samad. Cik Kuluk Abdul Samad bin Tun Long Ibrahim. Tun Long Ibrahim bin Tuk Panjang Hutan. Tuk Panjang Hutan bin Tuk Semimba. Tuk Semimba bin Tuk Ngah Abdul Jalil. Nampak? Tuk Abdul Jalil ni anak juta sahabat. Pada ini saja dulu pembentangan saya berkenaan dengan Ustaz Negeri Perak. Maka itu nantilah kisah selanjutnya, terutama mengenai dengan Sultan Sahabudin dan seterusnya. Jadi dengan itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.